Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini sudah berada 10 hari bulan Jun 2020, bermakna kita sudah memasuki fasal yang baru dikenali dengan nama PKPP, Peraturan Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi insya-Allah agaknya tidak ada lepas pada ni P lain pula. Dan sama dengan 18 hari bulan Syawal 1441, kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla semoga penyakit ataupun wabak Covid ini diangkat dan kita dapat kembali melalui kehidupan yang biasa. Masjid-masjid diimarahkan dan dipenuhkan dengan solatul jamaah, dengan majlis-majlis ilmu dan pelbagai aktiviti yang baik-baik lagi, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita teruskan agenda besar kita, iaitulah untuk memahami dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Kita berada dalam juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah yang ke-6 daripada juzuk ini dan surah yang ke-72 dari awal Quran, iaitulah surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Alhamdulillah, dalam siri yang awal kita dah bincang panjang tentang apakah itu jin dan bagaimana tingkatan mereka membawa kepada iblis dan juga syaitan. Kita sambung lagi perbincangan kita pada kali ini di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita terjemahkan dan kita hurai secara ringkas dan kita tadabbur beberapa ayat pilihan. Harap para jemaah sudah ada mushaf, ada terjemahan sekali, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Balik kita kepada perbincangan, di mana di awal perbincangan, awal mushaf, iaitu kisah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca ayat ini kepada kita, bahawa sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Lembutnya hati dia, hati jin, dia dengar Quran,
terus dia beriman. Masya Allah. Dan mereka juga telah mengisytiharkan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tak melakukan syirik dengan apa-apa pun terhadap Tuhan kami. Masya Allah. Bahkan mereka telah menafikan tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh orang. Sebahagian makhluk mengatakan Allah Ta'ala ini ada anak. Allah Ta'ala kahwin dengan jin, isteri dia, kemudian keluar anak dia malaikat. Mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Tak ada. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Tidak ada isteri, tidak ada bapa, tidak ada anak. Tidak. Dan kita dah bincang, ini yang sepatutnya bila mari hari-hari tertentu orang duk besarkan tuduhan-tuduhan yang mengatakan Isa anak Tuhan, kita mengatakan la, jangan sekali-kali kita sekongkol dalam perayaan mereka. Dan mereka juga dalam ayat yang keempat mengatakan ada di kalangan orang-orang bodoh di kalangan kita yang telah melampau mengatakan kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata yang tak baik. Sebagaimana kata Nasara, Isa anak Tuhan, wa qala al-yahud Uzairun ibn Allah. Yahudi kata Uzair anak Tuhan, macam-macam tuduhan-tuduhan yang tak baik. Maka jin telah menafikan, mengatakan orang yang berkata demikian itu orang bodoh, safih. Wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan bahawa sungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan mengatakan suatu dusta terhadap Allah. Kita dah ingat ke macam bila kita ni dengar Quran kita beriman, kita ingat orang lain pun sama juga dengar beriman, rupanya ramai lagi manusia dengan jin yang lain yang tidak beriman telah berkata dengan kata-kata dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Pembohongan. Kita teruskan lagi dengan kata-kata jin. Masih lagi dengan kata-kata jin. Para jemaah sekalian, tanda kata-kata jin ini akan berakhir sampai kepada ayat yang ke-16. Sampai ayat 15, itu dipanggil kata-kata jin. Kemudian ayat 16 ada cerita baru pula. Dia panggil insya' kalam jadid. Allah Ta'ala bawa cerita baru daripada kalamnya, bukan lagi di atas lidah jin. Di sekarang ini bermakna daripada cerita semalam, cerita dalam siri yang pertama dan ayat yang kita baca ini, iaitulah masih lagi dalam kata-kata jin. Jin yang beriman telah mengeluarkan kata-kata hikmah yang begitu menarik untuk kita perhalusi, untuk kita tadabbur, untuk kita perhatikan. Ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal ins minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah, amat jahat, amat keji perbuatan beberapa orang dari manusia. Manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua golongan jin. Manusia pergi minta dengan jin. Kita dah belajar dah kan bahawa jin tu kalau nak kira standard dia dengan manusia lebih kuat. Dari sudut kekuatannya, ada kelebihan banyak manusia. Tapi jin ada kelebihan lain, suratul intiqal, suratul harakah, dia laju, dia boleh turun naik, itu cerita lain. Tapi dari sudut standardnya manusia lebih kuat. Apa boleh buat? Orang kuat pergi berlindung dengan yang lemah. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Golongan jin bertambah sombong dan jahat. Sebahagian ahli tafsir memberi makna seperti berikut, yakni kerana dengan permintaan itu dapatlah golongan jin itu dengan hasutannya menjadikan golongan manusia tersebut bertambah dosa. Kita kata dua-dua huraian tafsir itu kena belaka. Maknanya dengan
dengan manusia ni berlindung dengan jin, minta perlindungan dengan jin, tunduk kepada jin, dia bertambah, jin makin sombong, manusia makin hina. Manusia semakin hina, semakin lemah. Jadi para jemaah sekalian, para penonton sekalian, kita dah sebut makna jin itu makna satu alam lain, kan? Dalam buku yang saya bawa, saya tunjuk semalam, nama dia Alamul Jin. Tuan-tuan boleh ambil buku ni secara percuma melalui PDF. Cuba tengok di nota di Facebook semalam, tempat huraian tu kita admin telah letak link kepada kitab ini. Nama dia Alamul Jin fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Cerita alam jin berdasarkan kepada Quran dengan Sunnah, dan tidak ada cerita pelik-pelik, khurafat-khurafat, tidak ada. Maka orang-orang jahiliah dulu yakhafuna minal jin, takut kepada jin. Dan sampai hari ini pun kita masih lagi takut kepada jin. Sebahagian daripada ibu-ibu yang salah pendidikan menakut-nakutkan anak dia dengan jin. Jangan pergi situ, ada hantu. Jangan pergi situ, ada. Jadi kita cuba nak menakut-nakutkan anak-anak kita daripada kecil. Takut hantu, takut jin, takut ni. Kita mengatakan ada asasnya kita nak takut. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi sebut apabila masuknya waktu petang, waktu senja, bila mari waktu senja, naklah kamu kurung anak-anak kamu. Ingat, waktu senja, naklah kita kurung anak kita, panggil balik, kalau duduk main di luar rumah tu, panggil balik. Kan? Jangan biarkan mereka duduk berkeliaran di situ, kerana waktu itu dipanggil waktu jin berkeliaran. Jadi waktu itu, waktu jin berkeliaran, maka Nabi kita SAW bimbang, takut anak-anak kita ni diganggu oleh mereka. Dia duduk keliaran pergi mari-mari, tiba-tiba anak kita mari duduk main situ juga, dibimbangi, takut dia disakiti ataupun dia diapa-apakan oleh puak-puak jin. Maka ini di antara adab sunnah yang diajar oleh Nabi kita SAW, supaya waktu petang jangan sekali-kali kita biarkan anak-anak kita berkeliaran, duk main berambak, main kejar-kejar lagi, kita kata balik. Sebab itu ada kes berlaku. Ada kes berlaku iaitu budak hilang pada waktu petang. Kan? Ini ada setengah orang ni hari ni pergi mancing, pergi duduk main, dan banyak sekali sering kita dengar berlakunya dia punya perahu dia terbalik dan sebagainya. Kita kata ini di antara salah tempat yang kita pergi duduk main, pergi duduk waktu bahaya. Ni dalam kitab ni Perisai Muslim. Perisai Muslim, tengok bacaan yang ke-132, beberapa adab dan kebaikan. Kata Nabi SAW, tengok hadis ni sahih dalam Bukhari, apabila tiba waktu senja atau menjelang malam, maka tahanlah anak-anak kamu daripada keluar rumah. Mana duk main rumah, duk kejar-kejar tu, panggil balik. Kerana waktu itu syaitan berkeliaran. Syaitan duk main. Jadi kita kena ingatlah, ini hadis ni sahih yang menceritakan tentang puak-puak jin, syaitan duk keliaran waktu tu, jadi kita kawal. Supaya tidak, orang panggil, tidak diganggu oleh mereka. Ada. Bukan tidak ada, cuma ketakutan yang melampau. Sampai mereka pemujaan kepada jin, sampai mereka pergi minta berlindung dengan dia, kan? Sebagaimana ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, ahli-ahli bomoh-bomoh ni, ada yang berkawan dengan jin, maka jin akan beri maklumat. Betulnya sekali, tapi bohongnya 100 kali. Betulnya sekali, bohongnya berapa? 100 kali. Ni ada setengah bomoh ni, ahli-ahli sihir. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman dosa besar. Dosa besar, lupa Nabi yang keberapa, tapi cari dosa besar, tajuk sihir. Sana ada hurai panjang di situ, tentang bagaimana manusia ni berkawan dengan jin, dengan syaitan, yang menyebabkan kekufuran dia melampau. Lagi tinggi kufur, lagi kuat dia punya hebat, kesahiran dia tu. Di antara kekufurannya, tulis ayat Quran untuk bomoh ni dengan darah haid.
dia ambil 2 mushaf Quran, letak di bawah kaki, tempat pijak kaki dalam tandas. Bayangkan, Quran, mushaf, dijadikan tempat pijak kaki dalam tandas. Ini kekufuran yang melampau dan sihir dia lagi tinggi darjat. Mana lagi kufur, jin akan bagi martabak bintang yang tinggi. Dia punya taraf bintang dia lagi standard. Sebab SOP kekufuran itu lagi mantap. Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, manusia yang minta perlindungan dengan jin dalam isu ini, maka manusia ini manusia yang hina, sebab dia telah menghinakan diri dia kepada makhluk. Dia tidak minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara tanda, waqad faddalallahu al-ins alaihim bi asya' katsirah. Allah Ta'ala telah beri kelebihan manusia mengatasi jin dalam banyak perkara. Di antaranya yang pertama, di kalangan manusia ada ar-rusul wal anbiya wa laysa minal jinni nabiyyun wala rasul alal qawli sahih. Yang pertama sekali, kelebihan manusia ke atas jin, manusia ada nabi, ada rasul. Jin tak ada nabi, tak ada rasul. Nabi dia nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jin mari belajar, istama'a nafarun minal jin yastami'una al-Quran kan. Istama'a nafarun, jin mari jumpa nabi sebab dia tidak ada nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ins lahum ta'sirun kami fil haya wa fil ardi. Jadi manusia ni ada kesan yang banyak kita nampak. Jin kita tak nampak apa. Tak. Kalau zaman Nabi Sulaiman tu nampaklah jin buat binaan-binaan, tapi manusia kita nampak. Kita tak tahu ada di kalangan jin ni twin tower, ada juga dalam alam dia, kita wallahu alam. Alam jin kita jangan duk cari pasal nak pergi ke alam jin. Ada orang dicuri oleh jin buat lari masuk kampung dia, ada. Allahu akbar. Maka dengan sebab manusia ni takut kepada jin, waqa'a kathiruna fi sihri wasya'wadati wal kahanati wat tanjim. Bila dia takut pada jin, maka mereka minta perlindungan dengan jin dan minta maklumat dengan jin, maka jadilah ahli sihir, ahli nujum, ahli tukang tilik dan orang-orang yang an-nufus syirirah, orang yang punya jiwa yang jahat. Ini semua ni ahli-ahli bomoh-bomoh yang jahat kan. Maka mereka ini telah menggunakan nama jin kepada penyakit-penyakit. Contohnya orang ni sakit jiwa. Orang sakit jiwa, bila mari jumpa bomoh, bomoh kata awak ni bahaya, dia buat oleh fulan. Itu dia semua ni permainan jin. Ana pernah sekali jumpa dengan bomoh ni, raqi, orang yang hebat lah di Madinah. Ada seorang jemaah kita ni mari, dia nak sangat. Dia kata saya nak pergi jumpa bomoh yang ikut sunnah ni, tak mau bomoh yang duduk pelik-pelik. Masa tu tak masyhur sangat lagi lah. Ahli-ahli ruqyah ni, syifa ni, apa ni, tidak ada lagi. Ana bawa pergi dekat dengan Masjid Miqat. Masyhur kalau orang pergi Madinah dia panggil Syekh Ali Musyrif. Kita pergi, nak turun kereta dia telah khalifis sayar. Maknanya duduk dalam kereta, aku mari. Dia mari scan dekat kereta kita ya. Dia pergi dekat kereta, kalau memang ada orang ni mas minal jin, diganggu oleh jin, dia akan bertempik. Lawan. Dia mari dekat kereta saya, tak bunyi apa. Kita tengok orang sakit ni pun, duduk tunggu, tak usah nak kata apa. Kita ni tunggu nak terjemah. Lepas-lepas dia baca, dia scan, dia mari bisik. Wadi lal mustashfal nafs. Dia kata bawa orang ni pergi hospital jiwa. Tak ada jin apa. Ni. Maknanya, tapi kalau kita pergi jumpa bomoh, sah. Mereka akan tuduh jin, akan tuduh itu ni. Tetapi kita kena ingat bahawa bukan semua orang-orang sakit jiwa itu dilakukan oleh jin. Wallahu alam, yang pentingnya itu sebagaimana ni kata oleh para ulama, wa hadza fi ihtiqalil insan, maka orang yang yang percaya dia akan naik. Sebab tu zaman dulu orang percaya kepada jin. Ni,
Allah irham bapak saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Allah yaghfir lahu wa yarfa' darajatah. Dia cerita waktu tu kalau nak buat padi ke apa, orang akan sembelih ayam putih, buat pulut kuning, buat dia panggil acak apa dia bekah lah. Yang penting macam pesta, letak di tengah padang untuk dijamu, diberi makan jin. Konon-kononnya. Buat, mana kalau tak buat jin, padi tak jadi. Ini kepercayaan. Mereka sudah lupa tawakal pada Allah Azza wa Jalla, mereka lebih percaya kepada gangguan jin. Jadi bila orang ni buat sembelih ayam putih, sembelih apa ni, maka akan mari dia punya jin mari, oh mu percaya aku, kamu tunduk pada aku, mu kena buat gini. Sembelih ayam untuk jin, bukan sembelih kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah tuan-tuan guru masa tu telah menggunakan pendekatan yang baik. Mereka hapuskan budaya-budaya yang boleh bawa pada syirik khurafat ini dengan cara nak buat apa dulu? Buat. Mana ayamnya? Ada. Sembelih, bismillah dengan nama Allah, buat ayam panggang, buat mari sini. Buat apa? Kita solat. Minta Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, minta selamat apa, kita makanlah pulut. Jangan duk jamu jin tengah padang. Ini dia panggil kronologi peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mungkin hari ini masih lagi ada pemujaan-pemujaan dan percaya kepada kuala sungai, pergi jamu hantu di situ. Itu budaya-budaya menyebabkan jin makin naik. Budak-budak kata naik tocang. Maknanya naik semangat sebab manusia takut pada dia. Ingat. Jadi jin yang beriman kata, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang ketiga, tanda kita agak panjang huraian tadi, saya ulang balik. Faddalallahu al-insan, Allah Ta'ala lebihkan manusia ke atas jin. Yang pertama sekali, manusia ada nabi, ada rasul, jin tidak ada. Yang kedua, manusia ada kesan dalam kehidupan yang kita nampak kan. Kita nampak. Tapi jin ini dia main, boleh buat tuduhan macam-macam yang menyebabkan manusia akan tunduk pada dia. Yang ketiga, waqad kana al-jin yakhafuna al-ins wa yafraquna minhum. Jadi yang ketiga, jin ini takut pada manusia. Dia takut, sebenarnya dia takut pada manusia. Dengan kita baca ayat kursi pun dia lari dah. Ingat ada cerita Abu Hurairah dan sahabat yang tangkap jin. Dia jin mari nak curi makanan tu, dia tangkap. Panjanglah. Dalam tuan-tuan boleh tengok dalam hurai cerita ni, ke tadabbur saya ataupun tafsir ringkas kita kepada ayatul kursi. Kelebihan ayatul kursi, ada hurai panjang cerita jin ditangkap oleh sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhu. Maka bila manusia ni takut. Bila dia tengok manusia, dia takut. Tapi bila manusia takut pada dia, maka bertukar, terbalik pula. Jadi kita pula takut. Allahu Akbar. Itulah di antara kelebihan manusia ke atas jin. Adakah jin boleh kahwin dengan manusia? Ada dalam kitab Alamul Jin ni. Saya tak nak cerita di sini. Nantilah satu hari nanti kalau ada masa, ana buat ringkasan kepada kisah Alamul Jin ini, insya-Allah. Dan ada lagi cerita-cerita pelik. Ana baca buku petikan daripada Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Dia ada silsilah rukun iman, dia cerita. Kemudian kisah ini dipetik dalam buku Beriman kepada Malaikat. Ini bahasa Melayu, bahasa Malaysia, yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dalam kitab dia Beriman kepada Malaikat. Ana baca di masjid kita ni, ada dalam rakaman, tuan-tuan boleh tengok kisah bagaimana jin telah menghantar surat kepada mufti manusia. Dia hantar surat sebab dia kata jin muzakarah tak susah masalah, maka dia hantar surat supaya tuan guru mufti manusia jawab dia punya persoalan-persoalan yang ditanya. Disebut dengan nama As'ilatul Jin, soalan-soalan mari daripada jin. Baiklah para jemaah sekalian, saya nak pergi kepada tafsir. Kita tak nak cerita panjang tentang jin ni. Yang penting kita nak tadabbur bagaimana jin memahami agama itu. Bila dia faham agama, mantap. Jin kata, fazaduhum rahaqa, maka bertambah takutlah manusia. Bila dia, sebab apa? Bila dia takut, jin makin sombong sebab manusia tunduk kepada dia.
Kita pergi pada ayat yang ketujuh. Wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Itu sangkaan yang tak betul. Wasiyaku, jadi ayat yang ketujuh ni masih lagi dalam kata-kata jin. Min kalamil jin. Wal makna, ada jin yang menyangka seperti manusia sangka juga. Bahawa Allah Ta'ala tak hantar rasul mari. Iaitulah khususnya ba'da Musa. Selepas daripada Nabi Musa. Sebab apa? Sebab jin tahu. Dia tahu, dia kenal Nabi Musa AS. Kata di para ulama tadabbur, boleh jadi dengan sebab itu mereka ni cepat beriman. Sebab dia sudah ada maklumat, sudah ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Jin ni dia panjang umur. Dia bukan macam kita 40-50 tahun mati tak. Maka dia kenal, ada yang mengatakan tak ada lagi Nabi lepas pada Nabi Musa alaihi salam. Mereka tahu. Musa dia tahu. Kan? Ataupun ada di kalangan jin yang memang tak beriman terus dengan wahyu. Secara umumnya tak beriman. Jadi jin, ada di kalangan jin yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak bangkit Rasul. Ada juga al-ba'si di sini, lan yab'atsallahu, maknanya Allah Ta'ala tak bangkit semula lepas pada mati. Jadi ayat 7 ni ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, manusia jin ada yang tak percaya adanya Rasul, dan tafsiran yang kedua tak percaya dibangkitkan semula. Yab'atsa, lan yab'atsa, maknanya tidak dibangkitkan semula. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim, kan? Jadi mereka ni ada juga di kalangan yang tak percaya. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Dan bahawa sungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Ini cerita ni, asalnya begitu. Jin dia naik, yastariqus sam. Mana dia mencuri dengan maklumat. Macam kita hari ni juga, ada orang curi dengar. Pecah orang punya password, dia masuk dalam data-data orang dia boleh ambil. Jadi jin nak curi data dari langit untuk dia beri tahu maklumat ini kepada pengikut-pengikut dia, pemuja-pemuja dia di kalangan ahli-ahli nujum dan ahli-ahli sihir. Dia kata, kami telah berusaha mencari berita di langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Dia kata macam mana ni? Dulu okey je. Biasa saja kita naik, boleh dengar, curi dengar, tapi sekarang ni sudah ada kawalan, dan ada syuhub, ada api tahib bintang yang dilontar oleh malaikat, tak boleh naik. Dia kata lamasnaha iltamasnaha. Naik, mengintai-ngintai dia kata. Allahu Akbar. Dia panggil iltamasna. Iltamasna, maknanya kita naik mencari-cari, cari maklumat. Nak mencuri data. Istilah orang sekarang ni curi data maklumat. Allahu Akbar. Jadi makna dianya hawalnal wusul ila sama. Kami cuba naik ke langit, nak pergi ambil maklumat, tiba-tiba ada kawalan, ada panah api. Ni apa cerita ni? Dalam siri yang lepas anda ada ceritakan sebab nuzul tu. Kemudian mereka mula hantar pasukan-pasukan penyiasat. Jin pergi siasat. Orang ni pergi timur, orang ni ke barat, orang ni ke utara, ke selatan, pergi mencari apakah punca kita tak boleh naik ke langit. Ini dia dalam bahasa kita hari ni, dia panggil tabayun, nak pergi cari sebab. Sebab itulah dalam siri lepas, anak kata jin lebih baik daripada kita, dia tak jatuh hukum terus, dia pergi siasat. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Tuhan kata,
muliat, muliat harasan syadidan. Muliat dengan makna penuh. Al-mal'u dalam bahasa Arab kata yutlaqu 'alal kathirah al-hayr. Banyak sangat. Muliat harsa, mana pengawal-kawal yang begitu ramai. Siapa kita tak nak dekat dengan langit pun tak boleh. Maka dalam hadis Nabi kata apa? Tentang Imam Mahdi, yamla'ul arda qistan wa adlan. Mahdi bila mari esok, Imam Mahdi dia penuhkan bumi ini dengan keadilan. Dengan keadilan yang begitu baik. Kama muliat zuluman wa jura. Maknanya sebelum daripada Mahdi mari, bumi ini penuh dengan kezaliman, dengan kejahatan. Baiklah. Wal haras, apa makna? Harasan dengan makna pengawal-pengawal yang menjaga langit, Allahu akbar. Dan juga syuhubah api ni. Lontaran api, malaikat lontar bila puak-puak jin mari nak curi data. Itulah di antara hikmah diciptakan syihab itu tadi. Supaya menjadi kawalan kepada langit. Baik, kita pergi pada ayat 9, jin kata apa pula? وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Dulu kami pergi. Kami pergi naik duduk, boleh je. Maqaidah ni maknanya ada tempat tertentu, jin dia naik, duduk situ. Duduk curi data, maklumat. Malaikat kata apa? Malaikat kata, hari ni, contohnya, mu bawa hujan, bawa sekian. Kamu, malaikat maut ya, mu ambil nyawa bulan. Kamu sakit. Maknanya data tu ada dengan dia, bila ada data dia turun, dia cerita kepada jin ni cerita kepada manusia yang berlindung dengan dia. Itu maklumat yang digunakan. Dia kata, pelik ni. Kita punya tempat kita parking dulu. Dia punya tempat-tempat yang dia pergi dulu, tak boleh naik dah. Jin kata pelik. Faman yastami'il an. Untuk mendengar percakapan penduduk langit, maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar, yajid lahu shihaban rasada, akan mendapati api yang bernyala-nyala yang menunggu untuk merejamnya. Siapa dia pergi sekarang ni, kena. Maknanya langit telah diterkawal. Siapa dia pergi nak pergi curi dengar, tak boleh. Allahu akbar. Kebanyakan ulama mengatakan syuhub, api ni sebenarnya sudah ada. Sebab tu orang jahiliah tahu. Cuma bila mari kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat gunakan api ni untuk nak lontar jin-jin yang cuba mencuri data. Curi data itu. Syuhub. Ayat yang ke-10. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan bahawa sungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi. Ini jin duduk mikir, sebab apa bumi, langit kena kawal ni? Adakah lepas pada ni akan mari bala kepada penduduk bumi? Ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi jin yang baik dia berfikir, maknanya ada berlaku bala di bumi ke, ataupun Allah nak beri satu kebaikan lain. Mana bila mereka jin tu tengok langit telah dikawal, mereka rasa pelik, ta'ajjabu, rasa ajaib. Jadi dia tengoklah, adakah ini permulaan nak turun azab ataupun kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan.
Ini di antara keindahan, kebaikan kalam jin. Kan? Bila dia tengok benda yang pelik, tengok benda tak baik, dia tak nisbahkan kepada, tapi dia nisbahkan kepada kejahilan. Kita tak tahu. Kita tak tahu ni. Sebab apa jadi gini? Itu dia panggil beradabnya kita, mimbabit ta'addub. Pasal itulah kita sendiri manusia ni kena belajar adab. Kalau kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada kita dengan nikmat yang baik. Kebaikan ini daripada Allah. Dan kalau ada benda yang tak baik, kita kata ini daripada kejahatan saya dan juga kelemahan saya dan kejahatan syaitan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita jin menggunakan perkataan wa anna la nadri, kami tak tahu. Ini dia panggil dari sudut pendidikan. Kita ni kalau kita tak tahu, mengaku je tak tahu. Wa anna la nadri, kamu tak tahu. Jangan kita tak tahu, buat-buat tahu. Itu masalah kita. Maka di antara manusia yang insaf, manusia yang baik itu, manusia yang berani menggunakan perkataan la adri, saya tak tahu. Bila orang tanya kita, apa hukum sekian-sekian? Maaf saudara, dalam bab ni saya tak pasti, saya tak tahu, wallahu alam. Saya cuba carilah. Jadi alhamdulillah kita hari ni, kata orang maklumat di hujung jari, yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Kita cuba cari. Kan kita dia panggil mumarasah. Mumarasah ni, kita ustaz ni banyak menggunakan web channel-channel yang biasa. Web Jabatan Fatwa. Kalau kita di Malaysia ni web JAKIM, web fatwa negeri-negeri kan. Jadi kita boleh tolong cari pada masyarakat. Kita ambil link tu, hantar. Saya ada orang tanya, ustaz saja ni suka makan sotong. Kan sotong tu kalau air dia warna hitam, boleh makan tak boleh makan? Kalau kita kena basuh sampai putih bersih. Saya kata benda ni ada masalah. Kita tengok search sekejap ya. Hukum dakwah sotong. Keluar dalam web fatwa sekian, kita hantar bawa. Dia baca sekejap. Dia ucap terima kasih. Oh, senang rupanya. Maknanya, kita jangan cuba nak jawab perkara yang kita tak pasti. Yang kita tahu, kita cuba cari. Tapi ingat, bukan semua orang yang beri jawapan tu tepat. Ada dia beri jawapan itu berdasarkan kepada dia. Jadi kita cuba cari maklumat-maklumat yang pelbagai, yang kita rasa lebih tepat, itu yang kita sebarkan. Pasal itulah masyarakat awam ni kalau dia cari, dia susah juga. Dia nak pilih yang mana satu yang baik, mana satu yang... Maka kita hanya duduk sebagaimana belajar dengan jin. Jin kata wa anna landri, kita tak tahu. Jadi kita jangan cuba jadi tahu. Dulu masyhur zaman kita budak-budak dulu, dalam kartun dia panggil profesor serba tahu. Ni bahaya ni. Semua benda dia tahu belakang, kita kata lah, bukan semua benda kita tahu. Atas dunia ni banyak kita tak tahu daripada yang kita tahu. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara benda yang kita kena belajar dengan jin. Jin ni kata aku tak tahu sama ada Tuhan nak beri kebaikan kepada penduduk bumi ataupun kejahatan yang dia nak mari. Baik. Kita pergi pada ayat seterusnya. Ayat yang ke-11. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan bahawa sungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya. Jin pun sama dengan manusia, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang baik, ada yang beriman, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Ada yang tak baik, yang tak beriman, yang tak juh, kan? Yang tak juh. Jadi ada dua kita ni. Kunna tara'iqa qidada. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Jalan masing-masing ada jalan. Mengikut dalam tafsir kata wahaza qabla an yasma'ul Quran. Sebelum dia dengar Quran, fahum yatahaddasuna an anfusihim wa an jama'atihim minal jin. Jadi mereka dah bincang. Jin ni ada dua kategori. Ada jin yang soleh min atba'il anbiya'is sabiqin. Mereka telah mengikut nabi yang terdahulu. Kan kita sudah ada Nabi Musa, belum nabi kita. Kita sudah ada Nabi Sulaiman. Maka ada di kalangan mereka yang mencari jalan kebaikan, jalan yang kebenaran, mencari jalan hidayah Allah Azza wa Jalla, fahum 'alal fitratis sawiyah. Maka dia duduk atas landasan fitrah yang baik, yang baik. Jadi ada yang
Duna zalik, ada yang kurang sikit. Ada yang saleh dan ada yang kurang saleh. Ayat ini tanda, tuan-tuan. Wa hadza dalilun ala annahum mukallafun bi usulis syariah. Ayat ini menunjukkan bahawa jin diberi taklif sebagaimana manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Maknanya mereka, yakni jin dan manusia, ada taklif, ada tanggungjawab keberatan syarak. Mana kalau kamu tak solat, mundrahaka. Kalau kamu tak, mana itu dia panggil. Sebab itu dua makhluk ini orang panggil sekali. Bila Nabi SAW cerita tentang azab kubur, Nabi kata didengari oleh makhluk-makhluk yang lain, illa thaqalaini, kecuali jin dengan manusia. Maknanya jin duk bincang, mereka dah tahu daripada nabi-nabi yang terdahulu. Maka ayat ini menjadi dalil mereka itu mukallaf, muhasabun, dihisab, sama ada mereka ke syurga atau diazab, wal'iyazubillah. Dan mereka tidak tafsil, mereka mengatakan maduna zalik. Tengok dalam ayat kan. Wa anna minna salihun wa minna duna zalik. Ada di kalangan kami yang soleh, ada yang kurang soleh. Mana aqallu salahan ataupun tak salah. Macam wa sayati qauluhum ba'du. Kita tengok kata-kata jin dalam ayat yang 14. Dia kata wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dia akan mari minna al-qasitun. Kita akan bincang di sana. Baik. Allahu akbar. Kunna tara'iqa qidada. Tara'iqa jam'u tariqah. Maknanya jalan-jalan yang pelbagai. Ada jalan kebaikan, ada jalan yang buruk, itu dipilih. Macam-macam lah, macam kita hari ni kan. Jamaah mutafarriqin, ada kumpulan yang baik-baik, yang ikut Islam, ada yang tak ikut. Ayat yang ke-12. Wa anna zananna an lan nu'jizallaha fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Dan bahawa sungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah walau di mana sahaja kita berada. Tak boleh lepas. Muduk mana atas muka bumi, kita akan kena. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walaupun ke langit sekalipun. Jadi jin ni cakap dia. Jin, az-zan di sini, wa anna zananna. Dia kata kami, zan tu dengan makna, zan makna kami orang panggil tidak yakin, tapi azan di sini dengan makna al-yaqin. Kami yakin bahawa kami tak boleh lari daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak lemahkan Allah Ta'ala. Tuhan nak cari kita tak jumpa ke tidak? Allahu Akbar. Ini dalil bahawa jin mempunyai kudrat yang tidak ada pada manusia, iaitulah suratul harakah. Dia punya bergerak laju, cepat dia boleh pergi. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Mau pergi carilah. Allahu Akbar. Jin kata kita tak boleh lari daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu dia pandang dari sudut insaf. Mana jin sedar diri. Walaupun dia rasa dia kuat, dia boleh pergi sana sini, boleh terbang sana sini, tapi dia kata dia lemah di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Manusia ni pun kalau yang sombong, yang angkuh tu, dia terlupa dengan kuasa Allah. Dia ingat kebijaksanaan dia. Saya ni ahli strategi yang begitu hebat. Ahli politik yang licik. Siapa lawan saya, dia akan rebah.
Jadi dia orang ni orang tak insaf. Kita kena ingat jin yang lebih kuat daripada awak pun dari sudut kerja-kerja buat, jin juga mengaku mereka juga lemah. Kemudian jin ulang balik. Ulang balik pengakuan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat 13. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk yakni Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh lagi. Jadi ayat ini jin ulang balik ta'kidan wa farhan, menguatkan pengakuan yang pertama dan menunjukkan rasa gembira. Kami dengar aja Quran terus beriman. Masya-Allah, tabarakallah. Tak tangguh dah. Sebab apa mereka laju nak beriman ni? Kenapa? Sebab kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amalnya yang baik. Ingat, kalau kita buat, kita beriman, maknanya segala amalan yang kita buat, Allah Ta'ala akan ganjari, Tuhan akan balas kepada kita. Masya Allah. Tak akan rasa rugi. Dan juga tidak akan ditimpa sebarang kesusahan. Mungkin kita susah rahaka di dunia, tapi tidak di akhirat. Jadi kita kena tengok mana lebih besar. Ni ada setengah orang bila baca ayat ini kata, mana ada kita orang mukmin, orang beriman ni susah. Semaya kuat apa susah juga. Kita kata susah atas dunia, nak bandingkan susah di akhirat, tidak ada bandingan. Seperti celup air, celup jari dalam laut. Apa yang kita ada? Tengok ayat 14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam. Faman aslama, kan? Wa minnal qasitun, dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan iman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Allahu Akbar. Seronoknya jin, kan? Jin dia bagi kategori dah. Ayat yang ke-15 ini ayat kata-kata terakhir, hikayat kata-kata jin yang terakhir dalam cerita ini. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan adapun orang-orang yang qasitun, yang menyeleweng, yang zalim dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu tamatlah kata-kata jin di dalam surah kita ini. Baik, kita pergi sedikit kepada petikan ataupun tadabbur beberapa perkataan di sini. Yang pertama sekali, mereka bagi dua, al-muslimun dan al-qasitun. Al-muslimun itu siapa? Iaitulah mereka yang beriman dengan nabi-nabi, kan? Wa nahnu lahu muslimun. Maka orang yang beriman, berislam itu dia beriman dengan seorang nabi, maknanya seluruh nabi dia beriman. Al-qasit. Tengok. Al-qasitun bi fathi al-qasitun, dia ada dua pengambilan. Tanda sikit. Kita tadabbur di sini. Al-qastu. Al-qasitun ambil daripada dengan qaf bagi atas. Al-qastu dengan makna al-jawr, orang yang zalim, orang yang jahat. Bagi atas. Kalau bagi bawah, al-qistu bi kasril qaf fahuwa al-adlu, dengan makna keadilan. Allahu Akbar. Yang maknanya beza di antara al-qastu dengan al-qistu. Tengok dalam ayat Quran Tuhan kata, wa aqimul wazna bil qisti. Allah Ta'ala
letak neraca timbangan bil qisti, dengan adil. Dengan adil. Tapi kalau qastu dengan makna zalim. Dan beza juga di antara al-muqsit, al-muqsitu wal qasitu. Kalau kata al-muqsit ambil dengan daripada baris bawah dengan mana al-qist. Al-muqsitu iaitu orang adil. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi manabira min nur. Orang yang adil, orang yang baik, orang yang tulus itu di sisi Allah Taala di akhir esok duduk di atas mimbar daripada cahaya, tempat tinggi duduk. Tapi kalau al-qasitun wa minna al-qasitun dengan makna orang zalim. Ini satu cerita. Kan ceritanya wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Orang yang zalim, orang yang menyeleweng itu, orang ini jadi kayu api neraka. Az-Zamakhsyari dia ada satu kitab tafsir nama dia Kasyaf. Dan juga ulama tafsir lain, tafsir Ar-Razi, Ad-Durr al-Mansur, Irsyadus Sari, Faidul Qadir, banyak tafsir sebut satu kisah. Kisah Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni nak bunuh Sa'id bin Jubair. Faqala lahu al-Hajjaj. Hajjaj bertanya, interview dulu. Ma taqulu fiyya? Sa'id, apa penilaian awak kepada saya? Mu nak kata apa aku ni? Mana kalau kamu puji tak jadi bunuh lah. Tapi kalau kamu tak puji, cari penyakit. Faqala Sa'id kata apa? Qasitun adlun. Qasitun adlun. Tengok. Wa ammal qasitu. Kan? Al-qastu dengan al-qistu. Al-muqsitun. Dia kata qasitun adlun. Seolah-olah macam orang baik yang adil. Faqala al-qaum. Orang yang dengar ni berespon. Ma ahsana maqal. Oh, cantik bahasa awak ni. Pandai memuji Hajjaj. Mu kata qasitun adlun. Mereka diingat ke Sa'id ni kata bil qisti wa ta'adli. Faqal Hajjaj ni jangan main dengan dia. Bijak dia ni. Hajjaj ni orang baik, asal hidup nulis kitab ni, nulis mushaf. Itu orang kata Hajjaj ni tak pernah sabar. Tak pernah sabar dia jadi macam ni. Kita kata, tuan-tuan, kita tak usah tengok Hajjaj, kita tengok kawan-kawan kita. Sebelum dia jadi orang besar, sebelum dia pegang jawatan tinggi dengan ada jawatan, mesti ada perbezaan. Dulu orang ni baik, ahli forum perdana. Sekali dia keluar forum perdana penuh padang, orang menangis dia bercakap. Tapi bila dia sudah duduk di jawatan yang besar, lain macam pula. Ada orang sudah boleh repot dengan SPRM. Contohnya kita kata. Maknanya, episod Hajjaj di awal dia tu memang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal dengan orang yang duk tulis tulis kitab Quran ni. Bukan penulis wahyu di zaman Nabi, dia kedian. Maknanya orang baik. Tapi berbeza watak dia bila dia pegang tampuk pemerintahan, dia jadi orang besar. Maka Hajjaj kata apa? Kata kepada pendengar yang puji ni, ya jahlatun. Oi puak jahil. Dia bukan puji aku. Dia innahu sammani zaliman musyrikan. Dia kata aku ni zalim, kafir, musyrik. Dia pun baca ayat ni, ayat 15. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Orang-orang hak zalim ni jadi apa ni? Jadi kayu api neraka. Mu tak faham. Dia kata qasitun adlun. Adlun macam mana pula? Dia baca pula surah Al-An'am ayat 1. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang kafir itu menyamakan sesuatu dengan Allah, bi rabbihim ya'dilun. Maknanya ada benda yang adlun, mana ada satu benda yang sama ya dengan Tuhan. Jadi aku ni, dia kata aku ni qasitun adlun, zalim, kafir. Itu bahasa ahli-ahli lughah ni, dia boleh takwil macam-macam. Maka simpulan daripada apa yang kita belajar ni para jemaah sekalian, kita simpulkan kata-kata jin berakhir dengan ayat wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba wa hadha min tamami kalamil jin ala al-qaulis sahih. Dia tahu macam mana? Dia tahu syurga dengan neraka.
dan mereka juga kenal Nabi Musa. Sebagaimana hikayat jin dalam suratul Ahqaf. Tanda tuan-tuan. Dalam surah Al-Ahqaf, suratul Ahqaf, wa is sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila jin mari dengar Quran, dia kata, diam, dengar belakang. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Sudah dia dengar Quran, dia balik pergi bagi ceramah kepada kaum dia. Dia kata apa? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Kaum, kami dengar satu kitab baru yang diturunkan selepas daripada Musa. Mana dalam ayat ini, tanda tuan-tuan, dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, ayat 20 ini menunjukkan bahawa jin sudah tahu. Sudah tahu Nabi Musa, sudah kenal Nabi-Nabi yang terdahulu. Artinya, dia tahu, dia baca Taurat. Tak apalah kita dia baca Taurat tu sebab zaman dia. Kita hari ini bila mari lockdown, kita sudah habis ni, pakat waktu baik cerita. Cerita siapa? Cerita konon-kononnya Nabi Nuh AS telah hantar burung merpati poso ricik air. Tak payah burung merpati lah tuan-tuan. Nabi Nuh duduk atas bahtera, kalau air tak ada, turun dah kapal dia tu. Ambil mana cerita ni? Ambil daripada Taurat. Kata siapa dia? Ada orang post saya, Ustaz betul ni? Saya kata saya tak pernah baca kitab Taurat. Kawan-kawan kita pendakwah, pengkaji, dia baca. Tapi ada juga jemaah minta izin nak baca Taurat. Saya kata tak payahlah. Nabi kita larang Sayyidina Umar kan baca Taurat. Nabi kata mutahawwikun, mun tak cukup lagi kau dengan Quran. Nak baca Taurat nak buat kita ni. Jadi kita tak usah duduk main sibuk-sibuk pergi cari kitab Taurat ni. Cerita-cerita macam ni kalau tak bawa cerita pun tak ada masalah. Lockdown ataupun PKP, PKPB, PKPPP ni pun semuanya insya-Allah akan berakhir dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan kitanya, kita kembali kepada kata-kata jin yang terakhir ini, wa ammal qasitun, ayat 15 itu kata jin. Maka kesimpulannya menunjukkan bahawa manusia ni hebat, jin tu hebat, bukan dengan kekuatan jiwa, bukan dengan kekuatan tubuh badan, bukan kekuatan harta, bukan kekuatan kekuasaan. Kuasa hari ni naik, esok boleh turun, kan? Ada orang berkuasa 30 tahun, ada 20 tahun, ada 20 bulan, ada 2. Kita tak tahu kuasa Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Tetapi kata di para ulama, kita ni hebat dengan apa? Bisafa'i qalbihi wa sidqi niyatihi wa amalihi wa imani. Kita akan jadi hebat dengan benarnya, dengan hati kita yang ikhlas, benarnya amalan kita menurut kitab dengan sunnah, dan juga kita buat dengan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai, tanda tuan-tuan, nilai seseorang manusia itu mengikut apa yang dia baik. Mana kita pandai buat apa. Kita orang beriman, nilai kita di sisi Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya nilai baik kita, apa kita bertakwa. Maknanya yang terbaik dalam amalan kita, itulah nilai hidup kita. Di atas dunia sama juga, orang akan nilai kita. Kamu ni siapa? Oh, dia ni bijak ni. Kalau doktor pakar dalam bidang sekian, orang tengok memang sungguh. Dalam bab ekonomi, dia ni pakar dalam bidang ekonomi. Dia bukan bercakap saja, dia boleh tunjukkan model ekonomi contohnya. Dalam bab pentadbiran, dalam bab apa saja, mekanik kereta pun, orang tengok, oh dia ni jangan. Kalau kita pergi baik kereta dia, Masya Allah dia jumpa. Kan? Tapi ada setengah orang ni, kalau kita pergi tempat dia, habis barang dia tukar. Kecuali tempat hak rusak tak tukar. Sebab dia tak jumpa cari. Kita kata, maka nilai seorang itu, ma yuhsinuhu wa yutqinuhu, setakat mana yang dia pandai menggunakan. Jadi alhamdulillah, jin dalam cerita kita ini menunjukkan bahawa mereka itu mempunyai hati yang bersih, safa'un nufus, jiwa yang baik, dengan Al-Quran terus beriman. Marilah kita para jemaah sekalian, kita simpulkan, biarlah kita juga menjadi manusia yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kita dengar Al-Quran, kita tadabbur Quran, kita ikut apa yang diajar oleh Al-Quran, insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi ayat yang ke-16. Wa hadza insya'un min kalamillah.
mana kita balik ini wahyu daripada Allah Ta'ala, bukan lagi hikayat kepada cerita jin. Yang tadi pun kalamullah, tapi hikayat daripada kalam jin. Allahu Akbar. InsyaAllah siri yang akan datang, pagi besok kita akan sambung bermula daripada ayat yang 16 sampai ke akhir surah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, untuk maklumat terus baca dalam kitab ni Alamul Jin, dan jangan lupa malam ini kuliah perdana maghrib kita sambungan kisah rehlah abadi ke alam akhirat di bawah tajuk Al-Mizan, neraca timbangan. Wa nadha'ul mawazin al-qist, seperti ayat yang kita telah baca tadi. InsyaAllah selepas solat maghrib berjamaah bersama dengan keluarga, dan doakan semoga kita dapat berjamaah ramai-ramai di masjid dalam masa sehari dua ini insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.